Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Linnabil karim wa ashabil kiramil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang berusaha, pengerusi serta barisan kepimpinan ahli jawatan kuasa Surah Al-Mizan Sagil Parit 3 yang dimuliakan Tuan-tuan Imam Surah Al-Mizan Sagil Parit 3, yang dihormati Ketua Kampung Sagil Parit 3, Tuan-tuan Haji, Puan-puan Hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita membanyakkan lafaz kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala pada saat ini, pada ketika ini Allah masih memberi kita peluang untuk hidup sehat di muka bumi Allah ini. Dan kesihatan merupakan satu nikmat yang perlu kita syukuri buat masa ini. Alhamdulillah. Kerana tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa dapat hadir ke surau pada saat ini. Kalau diikutkan, kita ada beberapa kali tertangguh pertemuan kita kerana sebab kesihatan jugalah, sebab wabak-wabak yang tertentu, maka saya tak dapat hadir. Pada mulanya, saya tak dapat hadir kerana ialah kampung ni katanya ada yang terlibat dengan COVID-19. Selepas itu, Imam Nusri telefon saya, Ustaz dah boleh masuk. Saya pula ada kontak dengan orang Parikasan, kluster Parikasan. Maka saya dikategorikan bukan A, bukan B, tapi C. A itu positif, B itu dia kontak dengan positif dan saya ada kontak dengan B. B pakai gelang. Kalau B positif, alamat saya pakai gelang. Nasib baik, tempoh hari, 5 hari lepas, yang B itu negatif. Maka saya bolehlah ke sini untuk bersama tuan-tuan, puan-puan sekalian. Inilah yang perlu kita syukuri kerana Allah beri lagi kita kesihatan untuk bersama-sama di surau Al-Mizan dalam majlis ilmu pada malam ini. Tuan-tuan,
puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang bertanya pada kita, sampai kapan ustaz yang ini baik? Sampai bila ajalah ustaz? Sampai bilalah kita akan macam ini? Sebenarnya tuan-tuan, dalam kitab Insul Muttaqin ada menyatakan bermula musibah, ujian itu terbahagi kepada 3. Pertama, maknanya musibah, ujian yang Allah turunkan kepada makhluk terbahagi 3. Pertama, litakrib. Litakrib ni maknanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Litakrib, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, lita'dib, untuk mengajarkan adab yang lebih baik kepada kita. Dan yang ketiga, lita'zib, untuk memberikan azab dan pengajaran kepada kita. Wabak-wabak ataupun penyakit-penyakit yang datang pada kita, pada keluarga kita, dalam masyarakat kita, negeri kita, negara kita, 3 itu sajalah. Sama ada untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk mengajarkan adab yang lebih baik untuk kita, ataupun sebagai balak, pengajaran, azab kepada kita. Nah, kita pilihlah mana salah satu daripada 3 itu. Nah, mudah-mudahan tuan-tuan akan jadi golongan yang pertama, litakrib, untuk lebih dekat kita kepada Allah. Jadi timbul persoalan, ustaz, ini macam mana ustaz ni? Bila wabak dah berlaku ni macam mana? Kita ni dah ikut norma-norma baru. Dah ada penjarakan, dah kena kuarantin, tak boleh keluar, tak boleh masuk. Dalam hal keluarga, dalam hal rumah tangga, insya-Allah tuan-tuan masih boleh lagi bersama dengan suami isteri. Jangan bimbang. Taklah diasingkan bilik-bilik lain, kecuali tuan-tuan rasa tuan-tuan memang ada potensi untuk positif, pandai-pandailah mengasingkan diri, beruzlah. Ya ustaz, rong minggu ustaz aku puasa. Ya pasal apa, sabar baiklah. Sebab kalau kita tak puasa nanti, kita campur isteri dan anak kita, lah dia pula menular. Jadi kita kena tahanlah, kuarantinlah. Apatah lagi dalam kampung, kita kena kuarantin jugalah, supaya wabak tersebut tidak menular kepada orang yang sihat. Orang tanya, ustaz, ada ke Nabi ajar? Ada ke Nabi ajar kuarantin-kuarantin ni ustaz? Jangan cakap tak ada. Cuma zaman Nabi tak dipanggil kuarantin tuan-tuan. Di antara ajaran Nabi SAW, apabila berhadapan dengan masalah berjangkit, adalah pencegahannya ada. Adalah menjadi tanggungjawab setiap individu kita, masyarakat kita, keluarga kita mengambil langkah-langkah pencegahan. Mengelakkan diri dari tempat-tempat awam, termasuklah masjid, agar orang yang sihat tidak dijangkiti. Ini yang Nabi cakap, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. La yuridanna mumridun ala musih. Yang sakit, janganlah mendatangi yang sihat. Apa maksudnya tuan-tuan? Yang sakit, jangan mendatangi yang sihat. Ya kuarantin lah tu. Jangan datang. Ke masjid pun jangan datang. Ke surau pun jangan datang. Itu kalau sakit. Kalau disyaki sakit, suspek sakit pun sama juga. Untuk kita berjaga-jaga. Malah Nabi juga telah memerintahkan mereka yang berada di tempat penyakit, tempat wabak, untuk tidak keluar daripada kawasannya. Mereka yang sihat pula diperintahkan untuk tidak masuk ke tempat yang berpenyakit. Ini juga ada hadis ya tuan-tuan. Hadis riwayat Imam Muslim.
Iza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Yang maksudnya, apabila kamu mendengar wabak di suatu tempat, maka janganlah kamu pergi ke situ. Dan apabila ia berlaku tempat kamu, jangan kamu keluar lari daripadanya. Siapa cakap kuarantin tak ada? Nabi dah ajar. Jadi MKN tu ikutlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang cuma degil, yang berkutul, yang dablek saya ni keluar metang-metangan ngono. Imam Syed cap jempol, cukup 14 hari kat rumah. Ke dapur pun tak, siap makan masuk bilik ni bang, makanannya. Betul lah tu. Nabi cakap, kita yang sihat jangan pergi tempat penyakit. Yang sakit jangan keluar. Bila degil, yang sakit tu keluar ke tempat sihat, itu yang menular. Sebab tu, setengah-setengah pihak keselamatan letaklah pagar kawat duri dah seneni. Lah kaya panduan wei. Ami Melayu wei ke piye? Ya kaya pagar kawat duri. Ni sunnah Rasul. Engkau tak nak dengar. Engkau rasa engkau sakit jangan keluar. Itu ya. Maknanya ada. Nabi menganjurkan begitu. Dan saya minta tolong dengan orang-orang kampung. Stigma kita, pandangan kita, janganlah kita pandang negatif terhadap orang yang positif COVID-19. Tolong jangan. Apa dia nak penyakit tu? Siapa yang nak? Ada. Aku nak. Datanglah ke aku ada. Sorak. Semua nak mengelak. Apa tu tuan tahu? Baris tu ada pada kita. Kita tak nampak. Jadi, kalau sahabat-sahabat kita ada yang kena positif, janganlah kita sisihkan dia. Jangan kita akuilah. Orang hati-hati, laku tolan kabus. Orang kon macam tu mentu, akuilah. Jangan. Kita tak tahu tuan-tuan. Orang tu dah berjaga-jaga. Pakai mask juga. Ikut penjarakan juga. Tapi dah nak kena macam mana? Kalau kita nampak, contohlah virus tu, kita nampak dia warna hijau. Kat sini warna hijau. Oh ni ada. Aku tak ke sini. Contoh saya nak masuk tadi nampak warna hijau. Wah balik aku. Tak jadi. Kita tak nampak. Jadi, tolong jangan pandang negatif pada mangsa COVID positif 19. Sebab ada yang sian tengok menangis. Dia tak tahu. Maafkan saya lah. Saya tak tahu yang saya pembawa. Maafkan saya. Kesian. Dia jadi apa? Stres, trauma, rendah diri, down orang yang kena ni. Dia rasa penyebabnya. Contoh, kat sinilah. Ni, Kang siapa namanya ni? Kang siapa? Kang Padil. Wak Limping. Wak ni lah. Ni positif. Dia tak tahu. Tiba satu kampung kena. Dia sedih tau. Minta maaf lah, Mam. Minta maaf lah, Tok. Saya tak tahu, Tok. Dia mesti akan down. Orang kamu kata, Wila, kau nang omah melaku wai. Tolan mereka ya. Kau nang omah ngulek manok, ngulek iwak, kan? Contoh. Saya gitu pun. Keluar juga. Masa PKPB, saya keluar kerja mentah. Jala juga. Jala kat sungai, apa kampung Tasik tu. Bawa ada lampu orang. Nasib saya kata. Kalau ada roadblock kita balik. Kebetulan tak ada. Jala juga. Cuma bila aktiviti luar ni kat kebun. InsyaAllah. Dia biasa tempat yang sesak-sesak. Jadi masalah. Kalau setakat nak mikat burung. Golek manok. Apa sesak. Tak ada. InsyaAllah selamat. Ni gurau aja tadi Jadi kita jangan pandanglah. Pandang negatif kepada orang yang positif COVID-19. Sedih dia. Kesian dia. Ada yang sampai terjun. Betul tak? Terjun bangunan. Stres. Dah kena 14 hari ke hospital kan. Macam-macam. Yang baru-baru ni tuan-tuan. Yang di Masjid Tanjung Agas Tangkak. Dan Masjid Bandar Tangkak dah tidak ada aktiviti takmir sebab ada kluster guru takmir. Yang datang bawa ke Tanjung Agas daripada Muar. Jadi, sekarang ni
Masjid Lengagah, Jabal Tangkap kena, bukan tutup sembahyang, kena tidak ada kuliah agama. Sebab ada, takut ada positif lah. Maknanya kita kena jaga-jaga tuan-tuan. Kena berjaga-jaga. Kadang-kadang orang kampung cakap, Ustaz, dah hampir setahun Ustaz, sembahyang jarak-jarak. Apa Nabi suruh ke Ustaz? Sembahyang jarak-jarak macam ni. Kan bid'ah. Nabi tak suruh sembahyang jarak-jarak. Sedangkan selalu imam, sebelum kita sembahyang, imam akan cakap, sawu sufu fakum, rapat, luruskan saf. Kerana sebahagian daripada kesempurnaan solat. Itu kan Nabi cakap. Ni kok jarak-jarak, apa dapat pahala? Ini banyak persoalannya. Kadang-kadang saya jumpa di tempat lain, sejadah dah buat macam ini, dah diubah balik, dirapat-rapatkan. Pening pengurusi masjid. Antaranya yang macam ini orang-orang lama lah. Zaman aku tak ada macam ni pun jadi imam. Wah, dia imam pencen. Tak ada pun, sekarang aja. Malah cakapnya lagi pedas. Sekarang ni kita nak takut dengan Allah ke dengan COVID-19? Aksen ni. Sekarang ni kita nak takut dengan siapa? Dengan Allah ke dengan penyakit? Cakapnya. Kalau dah nak sakit, sakit. Mati, ya mati. Kata, hebat. Kalau dah jarak macam ni pun, kalau dah Allah nak bagi sakit, ya sakit. Baik kita rapat-rapat. Dapat pahala fadilat berjemaah. Sabnya rapat. Orang yang macam ini, tuan-tuan, bukan sekolahkanlah. Tuan-tuan cakap macam ni. Haji. Contohlah Haji Rusli. Haji Rusli. Sekarang ni, Haji nak melintas jalan. Jalan besar. Kat depan. Tengah berjalan, dekat tengah-tengah, tiba-tiba nampak lori. Daripada arah kanan. Agak-agak Haji buat apa? You terus Melayu tau. Jangan. Mati you mati tahun kuno. Berani tak macam itu? Berani tak? Cuba Haji jangan mengelak. Alah kau nak mati, mati juga. Tapi semua orang akan mengelak daripada dilanggar lori. Tetapi kalau penyakit, kenapa cakap macam itu? Alah, nak sakit ya sakit. Apa takut dengan penyakit? Takut dengan Allah. Betul lah. Dengan Allah pun kita takut. Dengan penyakit kita kena elakkan. Ada yang cakap macam ni. Kalau macam gitu, kita seolah-olah beriktikad dengan iktikad Jabariyah. Berserah kepada Allah bulat-bulat. Tak ada usaha. Nak mati ya mati. Antara usaha-usaha kita untuk mengelakkan penyakit berjangkit, itulah yang kerajaan dah anjurkan. Nak masuk masjid, ada cek suhu, betul? Ni ada cek suhu tadi depan tak? Ada. Orang cek suhu pun macam-macam pesen. Nang kuping. La ilaha illallah. Nang kuping pun no? Aku ketemu lah. Jari tapak tangan. Dahi biasa. Kalau tinggi, siap gini ya. Kalau rendah, jadi kat sini, pastikanlah dia punya ketinggian tu agak-agak lah. Jangan tinggi sangat, jangan rendah sangat. Yang lebih cantik seks suhu di dahi. Bukan di tapak tangan, belakang tangan, bukan nang kuping. Bunyi juga. Bukan tak bunyi, bunyi. Tapi tak tepat. Kalau bunyi 2 kali, itu suhunya tinggilah tu. Itu SOP-nya. Kemudian pakai apa? Hand sanitizer. Masuk. Sembahyangnya ikut penjarakan. Sembahyang Jumaat ingat tak dulu? Sembahyang Jumaat kat Negeri Johor pernah difatwakan hanya boleh 12 ke 4? 12 12 orang saja. Apa kena Ustaz orang 12? Tak pernah aku temu Ustaz. Ada, itu kaul qadim. Betul tak? Nanti saya bahaskan. Jadi sembahyang ini, kita sembahyang tentang penjarakan ini. Memanglah ikutkan sembahyang kena lurus dan rafat. Apa kata Nabi? Sawu sufufakum.
Fa inna taswiyah sufuh min iqamatis solah. Luruskanlah saf-saf kalian. Kerana meluruskan saf termasuk dalam sebahagian menegakkan solat berjamaah. Hadis riwayat Bukhari. Maknanya lurus saf itu sebahagian daripada solat. Tetapi dalam keadaan begini, ada beberapa perkara yang kita perlu fikirkan. Adakah kalau kita buat jarak 1 meter, kita tak dapat fadilat berjamaah? Okey. Jadi dalam hal macam ini, hukum asal kita merenggangkan saf adalah makruh. Makruh. Tetapi ada perkara-perkara yang boleh, perkara makruh itu boleh jadi harus dengan sebab beberapa sebab. Usul fiqh ad-daruratu tubihul mahzurati. Maksudnya perkara-perkara darurat itu mengharuskan perkara-perkara yang dilarang. Maknanya penyakit COVID ini kan satu perkara yang darurat lah. Boleh kata perkara yang perlu kita elakkan. Maka bila begitu, kita bolehlah, dapatlah menghilangkan perkara yang makruh tadi. Dapat menghilangkan perkara yang makruh tadi. Ataupun kaedah lain menyebut al-hajatu tanzilu manzilatad darurati ammah kanat au khasah. Keperluan itu menduduki tempat darurat pada peringkat umum atau khas. Dan al-karahata tazulu bil hajati. Hukum makruh itu hilang apabila wujud keperluan. Jadi tadi merenggangkan itu hukumnya makruh. Tetapi hukum makruh itu hilang apabila wujud keperluan. Apa keperluannya? Perkara-perkara yang dimakruhkan dalam solat tidak menjadi makruh apabila terdapat keperluan untuk melakukannya. Jadi keperluan kita sekarang ini mencegah COVID-19 daripada menular. Taklah jadi hukum makruh. Itu ikut usul fiqh. Jangan kita bantai aja bid'ah. Tak sunat. Tak boleh. Sebab baru-baru ni Hizbut Tahrir. Di Johor ni pun Hizbut Tahrir dah hebat. Mengatakan sembahyang ikut penjarakan 1 meter seperti yang dikeluarkan oleh MKN adalah bid'ah. Nabi tak pernah buat. Nabi tak pernah buat katanya. Tetapi ikut hukum usul fiqh boleh kita buat kerana perkara keperluan boleh yang makruh tu boleh hilang sebab adanya keperluan. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pernah tak Nabi sembahyang jarak? Ini ceritanya. Pernah atau tidak Nabi sembahyang jarak? Saya ada bawa satu daripada kitab yang saya bawakan. Nanti saya cari. Okey. Okay. Dalam kitab Nihayatuz Zain, muka surat 119. Okey, teks ni asalnya bahasa Arab. Terjemahannya, tetapi jika mereka tertinggal, terpisah dari saf kerana uzur seperti cuaca panas di Masjidil Haram, maka tidak dianggap makruh kerana tidak ada kelalaian dan mereka tidak kehilangan fadilat berjamaah. Nampak tak? Ini ulama kata. Nabi memang tak pernah buat tuan-tuan sembahyang jarak. Tetapi ulama kata contoh dekat Mekah.
nak rapat-rapat, panas. Jadi, dia buat sedikit perpisahan lah, safnya. Kerana uzur seperti cuaca panas. Seperti di Masjidil Haram. Maka tidak dianggap makruh kerana tidak ada kelalaian. Dan mereka tidak kehilangan fadilat solat berjamaah. Nampak? Sama macam kita. Walaupun kita jarak-jarak, tak makruh. Sebab ada keperluan. Iaitu menghindari dari penyakit berjangkit. Maka, tak apa tuan-tuan. Sampai bila kita nak macam ini, kita jangan bimbang. Ikutlah arahan daripada pihak pemerintah dan orang yang bertanggungjawab dan orang yang ada otoriti. Dan kita ikut nasihatnya. Tak apalah. Jarak pun jarak lah. Tak? Ini pun dah okey lah ni. Jadi kalau andai kata kita sembahyang berdua pula. Kalau sembahyang ramai-ramai, okeylah macam ni. Sembahyang berdua pun sama juga. Biasa sembahyang berdua, kita akan rapat di sebelah kanan imam kan? Kita akan rapat di sebelah kanan imam. Tumit kita di belakang tumit imam. Maknanya ginilah. Rapat. Dan jangan tumit kita di hadapan tumit imam. Kalau tumit kita depan tumit imam, siapa imam? Ya kita imam. Nanti Rasul kata, iki siapa sing imam ke? Jadi kau ke aku? Saya masbuk. Imam Rasul jadi imam kat depan. Tiba-tiba tumit saya depan tumit dia, gini jadinya. Dia tengoklah, iki siapa sing imam? Nunggu jawapan ni. Okey. Dan jangan jauh lebih daripada 3 hasta daripada tumit imam. Makruh. Itu kalau keadaan biasa. Tetapi apabila ada COVID macam ni, SOP-nya, tuan-tuan tetap berada sebelah kanan imam dalam jarak 1 meter sebelah kanan. Sama juga. Nanti apabila ada orang kedua, masuk mana orang kedua tu? Nak tanyalah, saya memang tak ngajar fiqah dalam surah ni. Nak masuk belakang ke masuk kiri? Orang pertama masuk kanan. Orang kedua masuk belakang ke kiri? Belakang. Okey, kalau masuk kiri boleh tak? Gini Contoh biasalah kita amalkan. Orang pertama sebelah kanan. Orang kedua belakang imam. Nanti orang pertama akan berundur dan buat saf. Boleh tak? Kalau orang pertama sebelah kanan. Orang kedua sebelah kiri. Pernah tak kat sini buat? Ada? Tak ada. Tapi kalau ada orang buat macam tu, jangan kata, iki kok kepiye ke mandi-mandi ke? Sesat apa? Jangan. Tuan-tuan, buka kitab panduan imam dan makmum kalangan Ustaz Khidir. Kat situ, memang Nabi pernah buat makmum kedua sebelah kiri. Tapi kalau masa COVID pun sama jugalah. Buat penjarakan 1 meter. Lepas tu macam mana? Dah. Macam mana? Imam kat depan, makmum kiri kanan. Nak buat apa lepas tu? Jadi kalau tak biasa buat, jangan buat nanti. Lah, kepikir. Jadi buat yang biasa tu, yang kat belakang tu. Jangan mana-mana buat. Nanti bila dah saya, Tuan Haji sebelah kanan, Cikgu Susu sebelah kiri, masing-masing. Lah, kau kepikir. Batal kau sembahyang ni. Kepikir. Kalau macam ni, 2 keadaan. Imam boleh ke depan. Imam boleh melangkah ke depan. Tapi janganlah 3 langkah turut-turut. Batal. Langkah 2 ataupun nak lebih 3 boleh. Tapi berhenti-berhenti. Dah imam ke depan. Syukur dengan Haji Ahmad. Jarak tu, jarak. Maka dia akan rapat lah. Ngending sikit lah. Rapat. Cikgu Syukur rapat sebelah kanan. Haji Ahmad rapat sebelah kiri. Jadi rapat. Itu kaedah pertama. Ataupun kaedah kedua. Imam diam saja. Yang undur ni, duduk undur. Dah takbir. Cikgu Syukur kiri. Haji Ahmad kanan. Dah takbir. Maka undurlah 2-2. Dah undur 2-2. Dah gagak. Jangan lebih 3 hasta. Dah tegak.
Dan kemudian rapatkan kedua-duanya di saf. Tapi ni banyak pergerakan, sebab tu ramai tak buat. Sebab yang macam ini banyak pergerakannya. Jadi kita buat biasa buat yang belakang imam. Jadi kalau orang buat jangan, iki salah ke? Jangan. Sebab tu kita ni fake ni banyak dia punya caranya. Jangan suka nyalahkan orang. Masa Covid lah, masa Covid samalah tadi jarak ke belakang pun tetap 1 meter. Tapi tadi kaedah tu yang tadi afdalnya yang bergerak yang baik lebih baik makmum bergerak ke belakang. Imam tak afdal bergerak ke depan. Kalau macam gini kan, kalau gerak ke depan nanti dah kena tu mikrofon pula, kesian imam. Jadi makmumlah ke belakang. Lagipun nanti lepas sembahyang, siapa? Bak aku ke? Engkau ke aku? Kan aku imam, kau makmum, kau ke belakang. Suruh aku depan pula. Maksud tadi kalau dah dua-dua kiri kanan ni nak ke belakang tak semestinya serentak. Contoh tadi Haji Ahmad sebelah kanan, Cikgu Zulkarn masuk sebelah kiri. Jadi dah takbir, tak payah serentak. Okey, sedia Haji Ahmad ni, sedia 1 2 3 undur, tak payah. Tak serentak pun tak apa. Haji Ahmad dulu ke, Cikgu Zulkarn dulu ke, bukan askar. Okey, sedia 3 4 1 2 1 1 2 1. Ini bukan askar. Tak payah macam gitu. Yang penting, melangkah ke belakang, jangan lebih 3 hasta. Kalau tak COVID, rapatkan bahu. Kalau COVID, tetap sama penjarakan 1 meter. Ini Jadi, tak ada masalah tuan-tuan. Tetap dapat fadilat berjamaah. Jangan bimbang kerana ada keperluan untuk mengekang COVID-19. Dapat juga pahalanya. Kemudian biasa kita lepas solat, kita selawat, kita salam-salam. Kita gantikan dengan ni pegang dada, kita tunduk senyum sedikit. Begitu sekarang ni dah tak boleh salam, dia cara lain pula. Oh ustaz ni. Oh itu aku pening juga. Nak tak layan, nanti kata macam mana? Ya gitu jugalah. Aduh pening Dah kata jangan salam dah. Tak juga nak salam juga. Kadang-kadang kita pun, yelah salam jugalah gitu. Belaga ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila datang macam ini, dia menguji kesabaran kita, menguji kesabaran kita. Dalam majlis-majlis kita tak boleh ramai-ramai, tak boleh mantu, tak? Mantu lagi bahaya. Kalau kerja kahwin lagi bahaya. Kadang-kadang orang luar datang, kita tak tahu dia bawa COVID-19. Lagi menular. Jadi, yang kluster dekat Batu Pahat itu ceritanya daripada Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah masjid katanya. Memang macam inilah sebuah masjid. Siapa tahu kan? Kadang-kadang, ni ada orang luar tak tengok. Orang tempatan semua. Orang tempatan semua insya-Allah lah. Saya jangan luar. Saya orang luar. Kena berhati-hati sebab tu kena cek suhu. Dan dulu kecoh juga tuan-tuan. Masa PKP. Tak sembahyang Jumaat macam mana ustaz? Dah 3 kali tak sembahyang Jumaat ni. Darurat tuan-tuan, keperluan. Kemudian dah dibenarkan sembahyang Jumaat. Dah katanya 12 orang aju. Apa boleh? Boleh tuan-tuan. Boleh tuan-tuan. Sebab dalam kitab mengatakan dalam satu mazhab Asy-Syafi'i. Mazhab Syafi'i ada 2 kaul. Kaul qadim dan kaul jadid. Apa tu kaul qadim? Apa kaul jadid? Okey, kaul qadim tu tuan-tuan ataupun kaul qadim itu adalah pandangan Imam mana ni? Kaul qadim Kaul jadid. Kaul jadid adalah pandangan Imam Syafi'i juga. Tapi pandangan Imam Syafi'i ini ketika di Iraq. Kaul qadim ini pandangan Imam Syafi'i ketika di Iraq. Manakala kaul jadid pula pandangan Imam Syafi'i ketika berada di Mesir. Dua-dua tu pun adalah mazhab Asy-Syafi'i. Cuma ada 2, kaul qadim, kaul jadid.
Kalau kaul qadim, pandangan Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i di Iraq. Kemudian kaul jadid, pandangan Imam Syafi'i yang terkini ketika beliau berada di Mesir. Dan yang muktamadnya adalah kaul jadid. Maknanya kaul qadim kita dah tak gunakanlah kecuali dalam hal-hal tertentu. Tetapi tempoh hari itu PKP kita menggunakan kaul qadim Imam Asy-Syafi'i. Walaupun muktamadnya kebanyakan kat Malaysia kita banyak menggunakan kaul jadid Imam Syafi'i. Tetapi hari itu masa PKP kita menggunakan kaul qadim Imam Syafi'i yang membenarkan sah sembahyang Jumaat dengan 12 orang. Sebab tu hari itu, ingat tak kita pernah sembahyang Jumaat 12 orang. Dan kaul qadim juga mengatakan bukan 12, 4 orang pun boleh. Tetapi majlis fatwa memberitahu kita boleh ambil yang 12 orang. Kalaulah Masjid Datuk Haji Abdul Ghani kata baik, ataupun fatwa negeri Johor kata 4 orang aja, gaduh satu kampung. Lah, orang 4 wae. Imam Bilal 1, Bilal 2, Noja. Ya dapat sembahyang Jumaat. Jadi diramaikan sikitlah 12 orang. Jadi yang dapat tu pun pada permulaan tak puas hati. Tak puas hati. Alah ustaz, yang dapat AJK Masjid Aju sembahyang Jumaat. Bila dah dibuka macam ni, tak juga sembahyang Jumaat. Alah menusa, aksen wae. Dulu masa dilarang, wah, tak boleh ustaz. Memang AJK aja yang dapat. Lah sekarang ni bila dah dibuka, tak datang juga. Dah terbiasa. Wis tuman, gaya lah ustaz, wis tuman. Wis tuman, gaya. Tak tukar masjid ngomongan ni. Maknanya, tak kisahlah tuan-tuan. Majlis Fatwa Negeri Johor ke, kebangsaan ke, apa pun macam MKN tu, dia menyarankan kita buat satu jarak, penjarakan solat, dia pun dapat nasihat daripada Majlis Fatwa Kebangsaan. Bukan calang-calang orang tu. Takkan kita nak betah dia. Alah, apa benar ke MKN? MKN tu nak mengatakan penjarakan solat 1 meter pun bukan dia pandai. Dia minta rujuk dengan Mufti, Menteri Agama, macam mana penjarakan ni boleh tak boleh. Dia buat. Maka kita sebagai orang kampung, walaupun dekat setahun, tak apa, jangan risau. Selagi ada virus ini, selagi itulah kita mungkin ikut arahan daripada pemerintah. Jarak-jaraklah, insya-Allah. Jangan bimbang, tuan-tuan tetap dapat fadilat solat berjamaah walaupun pusatnya dijarakkan. Malahan sejak ini pertanyaan ke? Nak saya bacakan ke? Daripada siapa? Okey. Baik. Soalannya, macam mana pula kalau COVID ini hanya ceritaan, rekaan untuk menakutkan manusia? Sedangkan kita terpaksa mengikuti maka kita patut mengikut SOP yang ditentukan. Dan saya tak berani mengatakan bahawa COVID itu rekaan sebab saya bukan ahlinya. Dan kalau COVID itu satu rekaan, maka yang mereka ataupun yang mengada-ngadakan cerita ini, maka dialah yang akan dapat akibatnya. Kita tak ada masalah. Tak apalah. Sebab kita bukan ahlinya. Macam tuan-tuan, contohlah Tuan-tuan bukan ahlinya, kita terpaksa ikut yang ahli. Sebagai contoh, kita bukan pakar tentang perubatan. Kita orang kampung. Tuan-tuan pergi berubat dengan doktor yang tuan-tuan yakin dia orang profesional. Yang dah memang orang tahu dia doktor perubatan dan dia belajar. Agak-agak tuan-tuan nak tak dengar cakap dia. Betul tak? Tak kata, kau tipu lah. Kita akan dengar cakap dia. Maka,
kita akan dengar cakap dia makan ubat ni, makan ubat ni. Tetapi kalau dia bohong, kalau dia berbohong, kita makan juga ubat tu, tetapi kesannya pada dia lah, bukan pada kita. Dia yang berbohong. Mungkin tak mustahil juga COVID tu satu rekaan manusia. Untuk ini pendapat bukan sebab dia nak apa dikata orang ni, bila dah hujung-hujung akhir zaman ni, salah satu perkara yang nak dijauhkan, masjid nak dikosongkan. Dijarak-jarakkan, ni tak? Dijarak-jarakkan. Kemudian Jumaat pun 12 orang aja. Kemudian dihalang untuk sembahyang sembahyang ke masjid, dihalang untuk sembahyang Jumaat. Itu mungkin kalau betul rekaan. Itu pun mungkin boleh berlaku. Kalau rekaan, sebab dia tahu umat Islam zaman ni akan bersatu. Jadi dia buat apa? Mereka-reka supaya umat Islam kan nak bersatu ni di masjid, tuan-tuan. Sembahyang berjemaah itu bersatu. Bila macam ini dah ada penjarakan, ukhuwah dah kurang, masjid pun bilangan dah kurang, itu mungkin satu juga kemungkinan. Tetapi bagi saya bukan ahlinya yang mengatakan rekaan atau sebenar, maka saya kena ikut orang yang ada authority, yang ada kepakaran, kemahiran, orang profesional di kalangan doktor-doktor ataupun orang-orang yang tahu tentang penyakit ini. Maka saya ikut yang itu. Tapi saya kata tak mustahil juga benda itu boleh berlaku satu rekaan. Tuan-tuan Jadi insya-Allah lah. Jadi mulai hari ini tuan-tuan kenalah, yang pertama tadi kena positiflah dengan kawan-kawan yang kena penyakit COVID-19. Dah makin ramai kan. Jadi kita kena positiflah. Yang keduanya, untuk keselamatan kita, dalam usul fiqh mengatakan kita kena jaga keselamatan itu lebih utama. Menjaga nyawa itu lebih utama daripada perkara yang sunat. Kan rapatkan satu sunat. Menjaga nyawa itu lebih utama. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Maka itu lebih utama. Jadi insya-Allah tuan-tuan, dengan penjelasan ini mudah-mudahan tuan-tuan akan memahami. Insya-Allah kita berikan kerjasama yang sebaiknya dengan masyarakat di sini. Jadi saya mohon maaf sekiranya ada kesilapan dan khilafan, kemaafan juga yang saya pohonkan, dan diakhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghrina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.